Okay. So quiz 3 yang ni Madam ambil dari Moga punya So kita tengok jawapan dia, maksudnya dari segi permarkahan dekat mana. Okay, soalan pertama dia bagi dia bagi voltage current graph. Okay, kita nampak dia straight line lah dekat situ kan. Kita tahu bahawa kalau straight line macam tu maksudnya directly proportional lah relationship antara V dengan I. So based on the voltage current graph, is the conductor ohmic or non-ohmic? So sebab dia adalah V dia tu kan directly proportional dengan I. So maksudnya dia adalah ohmic conductor lah. Sebab ohmic conductor is a conductor that obeys the Ohm's law. Kan? Okay, so jawapan yang pertama adalah dia adalah ohmic conductor. So satu markah. Just justify your answer because V is directly proportional with I. So markah yang kedua. So itu 1A. Next, B, dia bagi dah nilai resistance, okay. Dekat sini dia bagi nilai resistance 1.5 ohm, temperature 30 degree Celsius dan waktu dia kata apa? Calculate the resistance kalau current dah jadi 100 degree Celsius. Next, dia bagi nilai alpha lah, coefficient of temperature is 3.92 exponent negative 3 per degree Celsius, okay. So kita ada satu je formula yang melibatkan alpha, R equal to R naught 1 plus alpha delta T. So sekejap ya. Okay, so dapat nilai resistance lah 1.91 ohm. Okay, boleh. So satu markah je untuk yang jawapan B. So total untuk soalan 1 adalah 3 markah. Okay, boleh ke? Boleh, Madam. Boleh Okay, so next nombor 2. So nombor 2 ni mungkin nombor 2 ni equivalent resistance, okay lagi. So soalan tu minta equivalent resistance between point X and Y. Dan kita tengok dekat circuit kita tu between point X dengan point Y tu adalah keseluruhan. Dari hujung, dari mula sehingga ke hujung kan. So maksudnya dia adalah keseluruhan resistance dalam circuit kita. Okay. So pertama sekali kita combinekan resistor di sebelah bawah. Kalau ikut label Moga ni, resistor 4 dengan resistor 5 ni kita combinekan dulu. So dia adalah series. So series resistor dia cuma tambahkan sahaja. 3 tambah 3. Okay, kesemua resistor kita adalah 3. So dapat jawapan 6 ohm. Okay, so lepas dah combinekan resistor 4 dengan 5. So lukis semula. So dia tinggal satu je dekat bawah. Okay, so next adalah combinekan antara resistor atas dengan resistor bawah tu, diorang adalah parallel. Boleh, Madam. So parallel adalah 1 over, so kita dapat dekat bahagian tengah-tengah tu kita akan dapat 2 ohm. Next baru kita combinekan. Lukis semula kita ada 3 je lah resistor yang tinggal which is series. So tambahkan resistor series kita akan tambahkan saja, so dapat 8 ohm. So untuk bahagian equivalent resistance ni ada 3 markah. Pertama markah gantian. Student tahu dia adalah series. So series formula kita adalah plus. Okay. So next adalah gantian yang kedua. Dia adalah parallel. So formula kita adalah 1 over something. Okay. So next adalah jawapan akhir punya gantian. So 3 markah untuk equivalent resistance. Boleh? Boleh, Madam. Okay. So next, dekat next tu Moga dah silap dah lah. Okay, untuk 2 Roman dan 3 Roman. Okay, so Madam rasa ramai pun juga yang confused untuk bahagian 2 Roman dan 3 Roman. Okay, so soalan dia minta the voltage across B ke C. Okay, tengok dekat soalan B dekat C tu cuma ada resistor 3 ohm satu je, sebiji dekat situ. Yang bahagian bawah kanan. Okay. So kita nak tahu berapa voltage pada resistor yang bawah tu. Maksudnya kalau dekat Moga ni, soalan tu minta voltage daripada resistor yang kelima. Sebab B ke C ni dia consist of this resistor. Satu je resistor dekat situ.
Okay. So, soalan tu minta, madam guna warna biru Soalan yang kedua Roman, dia minta V daripada 5 lah. V daripada resistor yang kelima. Okay, madam kata cara nak selesaikan soalan ini adalah going backward. Okay, sebenarnya dalam soalan ni kita ada nampak ada current yang lalu dekat 2 ampere punya. Okay, 2 ohm, kita ada satu current dekat wire kita, dia ada label. Ada 2 ampere, current 2 ampere yang lalu pada resistor yang kedua. Dia lalu dekat resistor kedua lah. Adakah 2 ohm tu, yang 2 ohm ni, adakah lalu juga dekat bahagian bawah? Tak lalulah, okay, sebab wire atas dengan wire bawah adalah wire yang berlainan kan, sebab current datang dari sebelah kiri, okay, ke kanan. So current ni ada 2 ampere, so bawah ni dia akan bukan tak semestinya 2 ampere lah. So maksudnya madam boleh cari dekat bahagian atas ni, since kita ada voltage, so madam boleh, since kita ada current, so madam boleh cari berapa voltage dekat resistor yang kedua dahulu. Okay. So daripada gambar atas ni, kita boleh cari V2 sama dengan I2R2. I dia 2 kan, 2 ampere, R dia 3 ohm. So kita boleh dapat 6 volt dekat voltage yang kedua. Voltage resistor yang kedua. Okay, soalan minta V5. Okay, madam kata kita akan going backward. Sama macam R effective tapi kita start dari bawah ni. Okay, daripada bawah ni, R1 dan R245 dan R3 adalah series. So series apa yang sama kalau series? Current, madam. Current dia sama. Okay, so cuba buat equation persamaan diorang tu. So, I1 sama dengan I245 sama dengan I3 lah. Kan? Kita ambil subscript dia ni. Yang dia kata yang R ni semua adalah series. Ambil subscript dia. Tapi kita ubah jadi I lah. Sebab tadi kita kata kalau series I diorang sama. So I1 sama dengan I245 sama dengan I3 kan? Dekat sini. Lepas tu apa madam suruh buat? Madam suruh tambahkan nilai subscript tersebut. Betul tak? Kena combinekan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nombor subscript yang ada ni. Memang ada 5 ke? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Dalam circuit kita ni memang ada 5 resistor. Maksudnya ni I apa ni? Kalau kita combinekan, dia adalah I total lah. Sebab semua subscript kita, semua nombor subscript kita ada. Ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kita kena combinekan semua. So madam tak payah buat 1, 2, 3, 4, 5 sebab keseluruhan circuit kita memang ada 5 resistor. So dia sama dengan I total. Kita tak ada lah, nilai I total tak ada. Okay, yang kita ada tadi adalah I dari resistor yang kedua. So kita hold sampai sini sahaja. Okay, so next kita kan going backward. Okay, so ni step yang pertama tadi dari Moga, yang ni yang kedua, next baru dia dapatkan R effective dari step dia yang ketiga ni. Okay, so kita going backward, tadi kita dah selesaikan yang step ketiga ni, so kita tengah buat yang kedua pula. So yang kedua punya, dia buat adalah R2 dan R45 are parallel. So kita tulis R2, kita tulis dah, okay, dia dah tulis dah dekat sebelah situ, kita nak tambah je dekat step dia. So kalau parallel, apa yang sama? V-nya sama. Voltage-nya same. Okay. So voltage dia sama, cuba buat equation dia. V2 sama dengan V45. Sama dengan yang bahagian depan? V total Total tu kalau nombor kita 1, 2, 3, 4, 5. So nombor ni bila kita combinekan ada 2, 4 dengan 5 je. So tak boleh total. Sebab tak ada pun nombor 1 dengan tak ada nombor 3 pun. Faham? So dia faham. bukan V total. So dia V, 2, 4,
245. Okay. So V2 korang kita dah cari dah. 6 volt. Okay. So kita letaklah balik semula dekat sini ya. Kita dah cari dah V2 adalah 6 volt. So ni persamaan ni teruskan lah. Dapatkan 6 volt kat sini. Okay, faham tak step sampai sini? Faham, madam. Okay, soalan tadi minta V5 kan? Cuba korang tengok V5 kita ni dia tengah combine dengan nombor 4 kan? Kita ada V45. Soalan minta V5. Okay. So kita kena tengoklah kemudian kan madam kata going backward. So kita pergi ke step yang pertama ke awal sekali. So R4 dengan R5 series. So series yang sama adalah current. Okay, so seorang lagi selain daripada Ain. Cuba bacakan apa persamaan current kita. Boleh? So macam mana persamaan current kita? Tadi kita kata R4 dan R5 are series. So? I for 5 I for 5 equal equal to I for I4 equal equal I5. Kan? So kita kena mula-mula kita ambil subscript dia, jadikan dia I pula. So I4 dan I5 adalah sama. Kemudian kita combinekan numbering subscript kita 4, 5 tu. Okay. Since kita dah ada V45, so kita boleh dapatkan I45. Okay. So formula kita memang V sama dengan IR sahaja. Cuma kita letak subscript siapa punya. So subscript ni adalah kepunyaan 45 punya. V45 kita dah ada dah 6 volt. I45 kita tengah nak cari. Resistor 45 kita memang dah cari dekat R efektif ni. Resistor 45 ni 6. So I45 sama dengan satulah 6 bahagi 6. So 1 ampere. So tulis balik semula dekat persamaan kita yang atas ni kan. Kita ada I45. Tuliskan dia 1 ampere. Soalan minta V5. V5 kita dah ada I5. So boleh gunakan yang nombor 5 punya. So V5 sama dengan I5 R5. Macam ni. Okay. So kita nak cari V5 kan. I5 kita 1, R5 memang semua R kita 3. So dapatlah jawapan 3 volt. Sekejap, madam nak tengok jawapan sekejap. Betul tak jawapan dia 3 volt? Itu macam. So lagging je komputer madam ni sekejap Dia macam panas kot. Mana jawapan dia 3 volt. Okey, betul? Jawapan dia 3 volt. Okey. So macam mana nak bagi markah ni? Pertama sekali dapatkan dia 1 ampere. Okey. Kemudian baru 3 volt. Okey, so markah ni nanti madam hold dahulu Tadi kita dah bagi 3 markah dekat yang R efektif. Okey, nanti madam hold dahulu untuk bahagian markah so that madam nak bahagikan dia jadi total adalah untuk 2A ni kan 8 markah. Okey. So 8/3 tinggal 5 markah lah untuk nombor 2 Roman dan 3 Roman. Okey, so kita pergi kepada soalan 3 Roman. Faham tak untuk 2 Roman ni? Boleh? Kita going backward, lepas tu cari apa yang sama. Cuma soalan ni dia lain sikit berbanding kita punya tutorial sebab dia bagi individual current flow dekat resistor. Dia tak bagi total current flow. Dia tak ada bagi power supply. Okay, boleh? boleh madam.
Okay, so next adalah soalan 2 Roman, soalan 3 Roman. Soalan 3 Roman dia kata voltage across point C and Y. C and Y tu dekat belah sini lah. Sini, C dengan Y. So dia nak voltage, kalau ikut subscript dekat sini, dia nak voltage resistor yang ketiga. Kalau ikut subscript. Kalau korang samalah, nombor 1 tu resistor paling kiri, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Macam tu lah. Okay, so ikut korang punya subscript So soalan minta voltage resistor yang hujung ni. Kalau ikut Moga punya, maksudnya soalan minta V3. Kita tak pernah cari lagi V3. Yang kita ada adalah ni ni belum lagi, mana V kita? Oh, kita tak ada V lagi. Okay, kita cuma ada current dengan yang ni, nombor ni tak ada pun nombor 3 kan. Okay, so kita ada I3 ke? Tak, kita ada persamaan dekat sini ya. Okay, so ada sama dengan I3. So ni nombor ni 2, 4, 5. Sini adalah total. Kita nak tengok ada tak 2, 4, 5. 2, 4, 5 kita ada 2, 4, 5 kan dekat sini kan. Adalah 6 volt. Okay, so kita boleh dapatkan 2, 4, 5 punya I. Okay. So untuk 3 Roman, tadi nombor dia 2, 4, 5. Okay, kita buat V sama dengan IR. V245 sama dengan I245 R245. V sama dengan IR. Okay. So V245 adalah 6 volt ni. 6. I245 nak cari. R245 kita tengok dekat R efektif kita ni. R245 ni adalah 2 ohm dekat sini. So 2. So kita dapatlah I245 sama dengan 6 bahagi 2 3 ampere. Soalan sebenarnya nak I3 soalan minta V3, sorry. So tadi kita ada equation dekat atas ni. Yang ni. Kita salin balik semula. Okay. So I total sama dengan I1 sama dengan I245 sama dengan I3 sama dengan 3 ampere. Sebab kita dah dapat dah I245 adalah 3 ampere. Okay, Madam salin yang atas ni. Kan kita persamaan kita yang atas yang kita dah dapat tadi tu series. I dia kan adalah sama. So Madam perlukan I3 sebab soalan minta V3. Faham tak korang? Boleh salin dulu kot, mungkin nanti boleh tengok semula. Okay, sebab subscript mungkin tak sama kan kita semua. Subscript tu dia tak sama, so dia jadi confused dengan subscript punya numbering. Okay, so mungkin boleh salin dahululah kalau tak dapat, kalau tak faham. Okay, so baru kita buat, kita kan nak V3. So V sama dengan IR. V3 sama dengan I3 R3. Okay, I3 kita pun 3 ampere. Resistance, semua orang resistance kita 3. So dapatlah jawapan 9 volt untuk C. Okay, boleh? Boleh, Madam. Boleh So ni dekat 3 Roman ni 3 je markah. Okay, markah pertama adalah equation current kita ni sama konsep. Konsep untuk current pada perintang tu, perintang yang series lah tadi adalah sama. Next baru dapatkan jawapan V3. So 2 markah. Untuk 3 Roman, 3 Roman 2 markah. So maksudnya 2 Roman ni ada 3 lah markah. Okay, so markah pertama adalah konsep untuk voltage. Next, konsep untuk current. Dia sama, mula voltage sama, lepas tu current sama, dapat 1 ampere. Yang voltage sama dapat 6 volt.
Okay, kalau ada nilai 6 volt ni maksudnya bolehlah dapat 1 markah. Kalau ada 1 ampere pun boleh dapat 1 markah. So next baru jawapan akhir sekali. Gantian jawapan unit ni. Yang 3 volt punya. Okay, so total 3 tambah 2, 5. Yang atas ada 3 markah kan R efektif tadi. So sebab tu 8 markah untuk soalan 2A. Okay, boleh tanda korang. Okay, untuk Moga ni dia dapat 3 lah yang markah. Okay, korang tanda dapat berapa markah untuk bahagian 2A. Okay ke? Madam, Ya, Amir. untuk yang 2A 2 Roman tu, saya buat tu lain sikit lah, tapi jawapan sama. Tapi jawapan sama. Betul, dia sebenarnya banyak step untuk selesaikan benda ni. Awak tahu yang ini adalah parallel. So parallel, kalau kita punya voltage ni kan, yang bahagian atas parallel ni kan kita dah tahu voltage dapat 6 volt. So kalau atas 6 volt, mesti bawah pun 6 volt. Cuma bawah ni dia ada 2 resistor kan. So resistor pula nilai kan 3 ohm dengan 3 ohm. So maksudnya bahagilah sama rata. 6 volt bahagi 2. Dapatlah 3 volt. Tu lebih simple. Dapat markah full marks. 3 volt. Okay, kalau kita fikir logik pun kan, kita ada resistor dekat atas ni yang kita tahu nilai current dia 2 ampere dan kebetulan resistor ni kesemuanya adalah 3 ohm. Kesemua memberi halangan yang sama. So bahagian atas ni kita dapat 6 volt. Kita tahu kalau parallel voltage dia sama. So mesti 6 volt juga dekat bawah. Tapi kita ada 2 resistor dekat bawah ni dan dua-dua nilainya 3 ohm juga. So mesti bahagi sama rata 6 volt tu. Sebab tu 6 bahagi 2 dapat jawapan 3 volt. Akhirnya akan dapat jawapan 3 volt juga. So sebenarnya sama je dapat full marks. Itu lebih simple. Yang madam ajar ni, madam kan ajar step-step kan. So kalau orang yang tak boleh imagine, so dia akan ikut step madam lah. So selalunya lelaki ni dia lebih advance. Dia boleh imagine current kan. Dia kan power sikit kan chapter current ni. Okay, so dan kita tahu resistor tu semuanya identical. Resistance 3 ohm semua orang. Okay, so boleh bahagikan sahaja. Okay, faham? Ada lagi soalan? Okay, so boleh Kalau dapat 3 volt tu maksudnya insyaAllah lah betul semula bagi je 3 markah. Okay, so next madam pergi kepada soalan B. Okay, so soalan B. Ni adalah circuit kita, circuit Kirchhoff kita. Sebab apa kita tahu dia menggunakan Kirchhoff? Sebab kalau dalam circuit yang bawah ni ada 3 power supply, ada 7 volt, ada 6 volt, ada 5 volt. Okay, ada 3 power supply dalam circuit kita. Okay, so bahagian yang pertama, dia kata bahawa switch kita, okay, ada switch dekat atas ni, switch kita ni dalam keadaan open. So bila switch kita open, Moga, so current tak boleh lalu dekat sini sebab ada gap. Macam mana current nak lalu ni? Ada longkang ataupun ada sungai. Kan? Current ni dia tak boleh melompat. Current ni dia perlukan electrons untuk flow. Kalau electrons nak flow, kena ada jalan lah bagi kat dia baru electrons boleh flow. Dan jalan tu mesti diperbuat daripada conductor, right? Okay. So sebab switch kita open dekat bahagian atas, current dah tak boleh flow dah. Ni ada longkang, ada gap dekat sini. Macam mana dia nak flow? Okay. So kalau kapasitor ni kan ada gap kan korang? Ni kapasitor ni kan dia ada gap juga. Kenapa masih boleh madam? Kenapa ada current? Kenapa current boleh pergi pula dekat bahagian bawah kan? Ni kan kapasitor kita ni kan dalam dia ni kan kosong. Tak ada pun. Ni bukan kapasitor, ni adalah power supply kan. Contohlah ini ada kapasitor lah. Contohlah ada kapasitor. Okay, ni adalah resistor.
Okay, tak ada soalan yang dari contoh madam buat ni adalah untuk capacitor. Power supply ada capacitor lah, madam out from the topic sikit. Kenapa current boleh flow? Walaupun ni ada longkang ni, ada kosong ni. Sebab berlakunya repulsion kan. Okay, electrons datang, electrons dari negatif ni dia datang berkumpul dekat sini. Lepas tu madam kata dekat plate yang kedua ni electrons akan repel, menyebabkan complete lah. Complete electrons boleh buat satu loop dekat situ. So sebab tu current masih lagi boleh flow walaupun kapasitor kita tu dia air gap, tak ada laluan untuk electrons, tapi electrons boleh merepel plates yang kedua tu, electrons daripada plate kedua. So sebab tu boleh juga complete electrons flow. Okay. So bila switch atas ni dia open, so tak ada current dekat bahagian atas ni. Sepatutnya Moga kena cancelkan dekat bahagian atas ni sebab switch kita tengah open dekat bahagian atas. So laluan atas ni dah tak boleh dah current lalu. So laluan current lalu cuma dekat bahagian bawah ni je. Faham? Faham, madam. Okay, so madam buat jawapan dia dekat sebelah tepi Okay, so ni satu Roman. When S is open. Okay, so circuit kita kan madam kata jadi dekat bahagian bawah je. So madam lukis semula circuit. So kalau dia circuit dekat bawah je, so dia ada junction tak? Tak ada. Tak ada junction. Dia jadi cuma satu loop je kan? Yang ni bukan junction sebab kalau current datang, current ni dia lalu juga kat bawah. Dia tak ada option pun. Ni cuma corner je namanya. Cuma kita lukis tu dia tajam sikit nak bagi cantik gambar circuit kita. Dalam lab kita connect kan je positif terminal ni dekat kaki resistor. Macam tu. So bila switch ni open tak ada junction. Yang ada cuma corner je. Okay, so kita tak boleh guna Kirchhoff first rule lah. Sebab Kirchhoff first rule dia kata at any junction. The thing is tak ada junction pun kan. Kirchhoff first rule dia kata at any junction the total current into junction equal to the current out from the junction. So kat sini tak ada junction so kita tak boleh buat lah. So kita akan guna Kirchhoff second rule. Sebab Kirchhoff second rule dia kata at any loop dan kita punya gambar circuit ini memang ada satu loop pun. So sum of EMF equal to sum of IR. Okay. Saya madam salin semula. Ada berapa EMF dalam ni? 2. 2, 6 dan 5. Okay, kita buat direction EMF. Nak tahu EMF kita ni positif ke negatif. Direction of EMF from negative terminal to positive terminal. Okay, untuk 6 volt dia akan jadi to the right. Untuk 5 volt dia akan jadi upward lah. Sebab from negative terminal to positive terminal. Kedua, direction of loop. Okay, so since madam nampak EMF ni macam gitu bentuknya. So madam pun buat direction loop madam sama lah macam EMF. Okay, so ni direction loop kita which is clockwise. Okay, so next adalah current kita. Sebab ini adalah satu loop, dia adalah series lah sebab tak ada junction pun kan. So circuit kita ni sebenarnya dalam keadaan series. Satu je jalan, satu way sahaja jalannya. So madam anggap direction current madam pun sama lah, ikut sama dengan loop. So that tak ada yang negatif. Okay, semua positif. EMF kita ikut direction loop, current kita pun ikut direction loop. Okay, so kita tambahkan EMF kita 5 tambah 6. Ada 2 EMF. So itu di bahagian left hand side. 5 tambah 6 sama dengan current tu boleh factorize sebab dia adalah series. So semua current adalah sama. Series, currentnya same. Okay, so ada berapa resistor? 1, 2, 3 kan? So tambahkan ke semua resistor. 2 tambah 1 tambah 3. So jawapan current sama dengan 11 bahagi
6 ya. Berapa? 11 bahagi 6? 1.83, betul? Betul, Madam. Okay. So itu jawapan untuk satu Roman. 1.83. Madam bagi markah dekat sini 9 ya. Okay, nanti kejap lagi Madam bagi tahu markah dia ya. Okay. Mungkin 2 markah dekat sini. Kita buat 2 markah untuk satu Roman. Pertama adalah gantian. Kedua jawapan dan unit sekali ampere. 1.83 ampere. So 2 markah untuk satu Roman. Okay. So untuk 2 Roman ni betul. Yang Moga buat ni yang 2 Roman punya semasa switchnya dalam keadaan closed. Closed tu dah ada dah lah. Jalan dekat bahagian atas dah boleh lalu lah. Current dah boleh lalu dah dekat laluan atas tu. So akan ada junction. Okay, sebab laluan dekat atas dah boleh dah current. So kita highlightkan kan, highlight warna pertama, warna kedua dengan warna yang ketiga. So ada 3 current sebab ada 3 laluan yang parallel. Okay, so dia dah bagi dah direction of current dekat soalan itu. Kita ambil dekat junction, contoh ambil junction dekat sebelah kanan. Kita boleh tahu I1 tengah masuk. Okay. I2 tengah keluar sebab dia ke bawah kat sini. I2 tengah keluar. I3 pun tengah keluar. So total current into junction equal total current out from the junction from Kirchhoff first rule. Yang masuk cuma I1 je. I2 dengan I3 tengah keluar. So dia bahagian right hand side. Lepas tu susun semula equation. Okay. So markahnya adalah pertama konsep. Okay, daripada Kirchhoff first rule. Next adalah substitution. I1 sama dengan I2 tambah I3. So equation pertama dia tu betul lah. Okay. So next kedua adalah daripada Kirchhoff second rule. Sama ada nak tulis sum of V equal to 0 pun boleh. Nak guna sum of EMF equal to sum of IR pun boleh. Sekejap ya, yang ni semua ni dia minta I1, I2, I3 kan? Oh, Madam faham. Okay, sekejap Madam nak bahagikan markah ni. So, I yang kita dapat untuk kalau switch dia open Madam going backwards sekejap. Kalau switch open, yang ada current tadi kan dekat bawah je. So, I1 dengan I2. So, I yang kita dapat ni adalah I1 dan I2 yang nilainya 1.83 ampere. Okay, kalau I3 dapat berapa? Sebab soalan tu minta calculate nilai I1, I2 and I3 when switch S is open. So I3 berapa nilainya? Kosong kan sebab tak ada current yang lalu dekat circuit atas bila switch kita open. Okay, 0 ampere. Sebab Madam nak kena bagi markah dekat situ. Okay, so sebenarnya ada 3 markah dekat soalan 1 Roman ni. Tadi gantian punya equation yang 5 tambah 6 sama dengan I kurungan 2 tambah 1 tambah 3 tu. Kedua jawapan dan unit untuk I1 dan I2. Ketiga adalah jawapan yang dan unit untuk I3. Okay, sebab soalannya minta I1, I2 dengan I3 berapa semasa switch S is open. Okay, faham kan? So 1 Roman kita akan dapat 3 markah. So yang 2 Roman akan dapat 6 lah sepatutnya. Okay, so sini dah 3 markah. So sepatutnya ada 3 markah lagi kat sini. Okay, so Madam buang bahagian Madam buang konsep ni boleh? Konsep okey. Konsep yang pertama tu boleh untuk Kirchhoff first rule. Next gantian daripada pertama. Okey, so kita tak dapat dah lagi markah markah konsep daripada Kirchhoff second law sebab ia telah pun digunakan waktu switch to open. So tak ada markah untuk konsep bahagian Kirchhoff second rule. Okey, yang ada adalah gantian untuk dapatkan equation yang kedua.
Equation kedua, kalau dapat 3I1 tambah 3I2 tambah 0I3 sama dengan 11. Ataupun dia buat kat sebelah sini lah, tak ada lagi I3. 3I1 tambah 3I2 sama dengan 11. Okay, ada equation yang ini, so dapat markah gantian. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so madam dah terlebih markah ni. Okay, so next adalah equation yang ketiga. So konsep memang tak ada lah. I1 tu madam hilangkan dah, tak ada. I in sama dengan I out, tak payahlah. Dia memang ada 3 sahaja equation sebab kita nak buat simultaneous, lepas tu tekan calculator. Equation yang ketiga akan dapat 7 tambah 6 sama dengan 3I1 tambah 4I3. Okay, korang check lah. Korang punya loop tu madam rasa madam tak perlu terangkan. Okay, ni untuk dapatkan markah sahaja. Lepas tu jawapan akhir kita ni betul. I1 dapat 2.52. I2 dapat 1.15, I3 dapat 1.36. 3 markah. So semuanya ada 6 markah ya. Untuk 2 Roman, dapat 3 jawapan current tu betul. Dah 3 markah. Lepas tu ada 3 equation yang kita kena made up. Okay, so tambah lagi 3 markah untuk equation. Kalau jawapan betul tu mesti dapat total 6 tu. Kalau dah jawapan salah, kalau jawapan ni dah salah, tengok equation mesti ada salah satu equation yang betul. Mesti ada satu yang tengah salah equation tu. Ataupun salah tekan calculator ke menyebabkan jawapan salah juga. Tengok yang 3 equation tu dapat tak markah. Kan? Betul kan? 9. So 6, 7, 8, 9. Untuk soalan B, 2B. Okey, fahamkah? Faham madam. Madam. So yang itu. So kalau yang B ni, kemudian kena Moga kena tolak 3. So dapat 6. Macam tu. Okey, korang tambahkanlah. Untuk soalan 2B tu dapat berapa? Okey, lepas tu tambahkan semua sekali. 6, 12 kan? Dia per 20. Okey, 12 per 15. Macam tu. Madam nak tanya. 12 per 20, sorry. Apa? Nak tanya? Boleh? Soalan 2B, kalau kita kira terbalik boleh ke? Maksudnya yang soalan A tu kan open tapi kita cari yang close. Boleh je. Madam cancelkan aja. Kan? Maksudnya madam macam tutup sebelah mata lah kan. Maksudnya macam sebenarnya dia tengah buat current yang tengah open ni. Sebenarnya jawapan dia tu current tu tengah close. Okay, so tu berdasarkan budi bicara lah apa. Meriksa pada masa itu dia nak tutup mata ke dia nak buka mata. Yang tu student tu sebenarnya dia tengah buat open, dia tak faham current dia. Macam tu lah dia ikut video bicara. So untuk madam terima. Maksudnya dia terbalik antara open dengan close mungkin. Macam itu. Okay, boleh? So bagi je markah. At least awak tahulah macam mana step kalau bahagian yang parallel. Okay, cuma bahagian close tu mungkin tak faham sangat kan. Bila close maksudnya dia tinggal satu loop je dekat bawah. Maksudnya circuit kita adalah series. Okay, ada lagi nak tanya? Tak ada madam. Boleh So thank you very much sebab datang ke PKA madam. Madam tengok kehadiran cuma 40 je. Mungkin ada yang share device. Madam harap tak ada yang dalam keadaan futur. Futur ni maksudnya letih untuk teruskan perjuangan. Gitu kan. Maksudnya letih dah nak menuntut ilmu ni. So hopefully korang sentiasa positif. Memang penat. Tapi perlu juga meneruskan perjuangan ni. Nanti minggu depan dah nak cuti dah. Okay. So untuk minggu ini adalah practical test. So kekal bersemangat dan bertenaga. Okay. So kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Okay, thank you very much. Kelas 235 dan 165, Madam tak dapat lagi markah. Banyak juga markah yang Madam tak dapat lagi daripada korang. So, bagi markah quiz kepada physics representative, ya? Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome.